Ahad. Hari ini awak semua akan bersama dengan cikgu untuk belajar sejarah tahun 4. Pada hari ini kita akan sambung unit 9, Pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Mari kita lihat objektif pembelajaran terlebih dahulu. Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid-murid dapat menjelaskan peristiwa pembukaan Melaka, dan yang kedua, murid-murid dapat menghuraikan asal-usul nama Melaka dari pelbagai sumber. Baiklah, cuba murid-murid perhatikan lakaran ini. Ini adalah lakaran wajah Parameswara. Kebijaksanaan Parameswara sebagai tokoh terbilang terbukti apabila beliau berjaya memilih tempat yang baik untuk membuka sebuah kerajaan baharu. Apakah nama kerajaan baharu yang dibentuk oleh Parameswara? Okey, baiklah murid-murid, lihat terlebih dahulu peta ini. Okey murid-murid, dalam kelas yang lepas, cikgu telah menjelaskan bahawa Parameswara ini merupakan raja yang berasal daripada Palembang. Okey, akibat daripada serangan kerajaan Majapahit, Parameswara dan pengikutnya telah meninggalkan Palembang dan menuju ke Temasek. Kemudian dibelayar lagi ke Muar dan Seni Ujung. Di Seni Ujung, Parameswara telah melantik seorang wakil pemerintah. Kemudian Parameswara meneruskan pelayaran sehingga ke muara Sungai Bertam. Okey. Sampai sahaja di muara Sungai Bertam, Parameswara ternampak perkampungan nelayan. Lalu baginda singgah di situ. Semasa keluar berburu, Parameswara melihat peristiwa anjing perburuannya ditendang oleh seekor pelanduk putih sehingga jatuh ke dalam sungai. Parameswara telah membuat keputusan untuk membuka sebuah kerajaan baharu di kawasan itu. Jadi, Parameswara ni merasa sangat kagum dan merasakan tempat ini tempat itu sangat bertuah dan sesuai dijadikan sebuah kerajaan. Seterusnya, kita akan lihat mengapa Parameswara memilih tempat itu untuk dijadikan kerajaan. Baiklah, kerana Parameswara berpendapat tempat itu sungguh bertuah dan sesuai untuk dijadikan sebuah kerajaan. Setelah baginda melihat seekor haiwan yang kecil berjaya mengalahkan haiwan yang lebih besar. Okey, kenapa nama Melaka dipilih? Kerana Parameswara menamakan kerajaan baharunya ini dengan nama Melaka bersempena nama pokok tempat baginda bersandar. Okey, ketika baginda menyaksikan peristiwa pelanduk putih menendang anjing perburuannya, ketika itu baginda sedang bersandar pada pokok yang bernama Pokok Melaka. Seterusnya kita akan lihat asal-usul nama Melaka daripada pelbagai sumber, iaitu sumber tempatan, sumber Arab, sumber India dan sumber Barat. Antara sumber yang merekod asal-usul nama Melaka termasuklah sumber tempatan, iaitu Sulalatus Salatin. Sulalatus Salatin menceritakan bahawa nama Melaka ini berasal daripada Pokok Melaka. Pokok Melaka menjadi tempat Parameswara bersandar. Ketika bersandar pada Pokok Melaka, Parameswara telah melihat peristiwa pelanduk putih menendang anjing perburuannya, dan peristiwa itu membuatkan Parameswara kagum dan merasakan tempat itu sesuai dijadikan sebuah kerajaan.
Sumber Arab. Sumber Arab menyebut Melaka sebagai Malakat. Apa itu Malakat? Malakat bermaksud perhimpunan segala dagang. Seterusnya, sumber India. Mengikut mitos Hindu, Melaka disebut sebagai Amalaka. Dan Amalaka ialah pokok pertama yang tumbuh di alam semesta. Yang keempat adalah sumber barat yang terdapat dalam buku Suma Oriental. Buku ini ditulis oleh Tom Pires. Nama Melaka berasal daripada perkataan Malaka. Malaka bermaksud tempat perlindungan. Seterusnya, kita akan melihat keistimewaan Melaka semasa pemerintahan Parameswara. Kita akan melihat keistimewaannya dari segi terlindungannya daripada angin monsun dan kedudukannya yang strategik, dan yang ketiga, kebijaksanaan pemerintah. Cuba murid-murid perhatikan peta ini. Terdapat angin monsun barat daya dan angin monsun timur laut. Kedua-dua angin monsun ini akan bertiup dengan kencang, tetapi kedudukan Melaka yang di tengah-tengah ini tidak akan dilanda oleh tiupan angin monsun. Kerana jika angin bertiup daripada barat daya, Melaka terlindung oleh kepulauan yang ini. Dan pedagang-pedagang akan melalui daripada jalan Selat Melaka. Di sini ya. Begitu juga angin daripada timur laut. Jadi kapal pedagang yang melalui Selat Melaka ini akan berlayar dengan selamat. Baik. Istimewaan yang kedua, kedudukan Melaka yang strategik. Jika murid-murid lihat, Melaka berada di tengah-tengah. Jika murid perhatikan peta ini, Melaka berada di tengah-tengah. Jadi kedudukan ini dapat menarik minat pedagang daripada barat dan timur. Melaka ini mempunyai lokasi yang sangat sesuai kerana jalan lautan yang dilalui oleh pedagang-pedagang dapat dilalui dengan selamat daripada tiupan angin monsun yang kencang, seperti yang cikgu jelaskan sebentar tadi. Baiklah, yang ketiga ialah kebijaksanaan pemerintah. Pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan pentadbiran yang cekap dan terbuka. Keterbukaan ini juga menarik minat kerajaan asing untuk menjalinkan hubungan diplomatik dengan Melaka. Jadi kesimpulannya, pembukaan Melaka telah menjadi asas kepada pemerintahan kerajaan-kerajaan selepasnya. Kita perlu menghargai warisan negara ini dan bekerjasama memberi sumbangan kepada pembangunan dan kemakmuran negara. Sekian saja kelas kita untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.